Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Sepanjang 2-3 minggu ni, ada tak di kalangan kita meninggal dunia? Ada? Oh, ada. Berapa orang? Di sini ada tak? Ada. Kak Ye? Kak Ye? Kak Ye hidup mana? Sini lah. Oh. Meninggal dah. Oh, kau dengan ustaz. Ramai dirahmati Allah SWT yang dah pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah merahmati rohnya. Muju ustaz hidup lagi. Seminggu 2 ni nak aksiden je sama. Kita bawa balik betul. Orang lain tu nak langgar kita. Aduh. Begitulah kehidupan kita. Bila siapa ajar tak dapat lagi. Tapi kalau ajar tu mari, tak boleh nak lagi. Tak boleh nak lagi. Salah kita ke salah orang, ajar kita tetap hadir. Jadi bersyukurlah kepada Allah pada hari dan saat ini. Kita semua masih hidup lagi, hak mana ada lah. Ada. Minta maaf, lama tak hari tak. Duduk luar negara, sibuk sikit. Kejar dunia sangat ni. Dah muka duduk atas dunia. Bapa dirahmati Allah, minta maaf banyaklah. Banyak hari tak hari dan kitab tu ada dah, tapi rumi banyak. Makcik-makcik ramai tak baca rumi. Saya kena tumpahkah kata nak dalam jawi kitab tu. InsyaAllah kalau tak minggu depan so lagi. Siapalah kitab tu. Rumi berapa ramai boleh baca rumi? Berapa orang nak rumi? Ya, dia kata ramai tak boleh baca rumi, boleh baca jawi. Okey, rumi saja. Hak nak kitab dalam rumi akak tangan, nak bilas dulu. So, rumi ni bahasa Melayu dah. Rumi ni bahasa Melayu. Hak nak kitab dalam bahasa Melayu. Selain daripada tu jawi lah dah. So, bahasa Melayu kan? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula akak mula. So, bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu. Kitab dalam bahasa Melayu, bukan jawi. Hak tak akak tu jawi lah. Kak mu? Jawi Hak rumi bahasa Melayu. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dah. Saya akan ambil kitab bila dah rumi, bila dah 19, 20 lah. 20 kitab rumi bahasa Melayu terkini. Kemudian selebihnya mungkin 30 lah kitab jawi. Boleh? Sebab ada di kalangan kita boleh baca jawi, ada boleh baca rumi. Itu baik. Hak boleh baca rumi ni, rumi 20. Hak boleh baca rumi ni boleh baca ke tak jawi? Kalau tak boleh baca jawi, tak boleh baca Quran maksudnya. Hak mana boleh baca Quran, dia boleh baca jawi. Boleh kan? Takut rumi pandai, jawi tak pandai, Quran tak pandai. Kalau jawi pandai, Quran pandai, walaupun bumi tak pandai, Quran boleh baca. Hak paling penting Quran tu dia boleh baca. Tak boleh baca bahasa Melayu pun tak apa, Al-Quran kena boleh baca. Sebab kita kecek bahasa Melayu juga boleh faham, cuma tak boleh nak baca dah. Biasalah orang-orang zaman dulu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ni kuliah duha lah. Tajuk kita Nurul Sa'adah. Tajuk kuliah kita hari ni Nurul Sa'adah. Nama tempat ni tak Nurul Sa'adah. Apa dia maksud Nurul Sa'adah?
Kayu. Cahaya, nur. Betul dah. Betul dah cahaya tu nur. Nur. Sa'adah ke apa maksud dia? Sa'adah. Nama kata maksud dia. Maksud dia. Maksud sa'adah berpanjangnya kebahagiaan. Nur sa'adah cahaya yang berpanjangnya bahagia dia. Maknanya panjang bahagia dia sampai ke mana? Langit. Tak. Sampai ke akhir hayat. Tak. Sampailah ke syurga. Sampai akhir hayat dah naik kubur kena kota. Atau sikit tu. Ada orang bahagia. Bini pak. Bini pak. Bini pak. Kereta 5. Rumah pak. Kamu gosok kan? Kerja banyak. Duit jutaan ni. Orang panggil. Jutaan ni banyak lah maksudnya. Bahasa kita. Jetangnya harga 100,000 dah. Kayanya dia. Bedangnya 30,000. Kita 30 ya. Dia bedangnya 30,000. Tak ada jual di Terengganu ni. Tak ada. Kena tempat khusus. Kayanya dia. Hidup bahagia sampai akhir hayat. Akhirat lepas dah. Tak lepas. Sebab apa Allah akan tanya, daripada mana hartamu dapat, ke mana mu habiskan? Zakat mu bayar ke tak? Sedekah mu buat ke tak? Daripada mana mu dapat, ke mana mu salurkan? Orang ni ada orang kaya, tapi cara dia dapat duit cara haram. Tapi dia sedekah sama. Bagus kenapa? Tapi cara dia dapat duit cara haram. Main seperti sahih, kau tak betul, seperti forex, Bitcoin. Benda tu orang kata harga, lama dah ulama kata harga. Duk main juga duit. Sahih yang harga, tak betul. Hasil dari judi. Tapi dia sedekah. Dia sedekah pula, wak mari Nur Sa'adah. Contoh. Contoh lah. Wak mari Nur Sa'adah. Bagi 1,000 orang kau maci-maci. Suka mana maci. Lepas dia beli pula nasi biryani. Makan belakang. Daripada duit orang agak. Buci, buruk semua. Depan tak? Tak lepas akhirat. Walaupun dia derma. Allah katanya, dari mana mu dapat harta, ke mana mu habiskan guna. Memang. Supaya bihu. Dia rampok orang kaya, bagi hasil rampok itu untuk orang miskin. Nampak hero, tapi jahat. Wabihu, jahat. Rampok, harga rampok. Tak kira rampok orang kaya apa. Jahat perbuatan itu. Kita tak tahu. Tapi kita makan, muka sedap. Jadi, benda tu, makanan tu harga. Kita tak dosa, kita tak tahu. Tapi benda harga tu ada perut kita. Neraka ni dia nak makan benda harga. Benda tu tak ada perut kita. Kena juga kan apa? Sebab tu kena usul. Siapa dia orang ubi? Hari mana? Kena usul. Takkan kita jumpa duit tepi jalan pakai ambil je. Kena tanya. Hari mana duit ni kita berapa? Duk saja anak kita. Tapi duit banyak dalam bank. Pelik tak? Pelik tak? Kena tanya. Allah ni kena tanya. Kan pernah berlaku dah di besuk seorang pelajar sekolah agama, saya tak sebut sekolah mana.
Duk asrama, hujung minggu kelik semua. Kabar-kabar tak sampai rumah. Ada orang mari ambil naik kapal terbang di KL. Jadi pelacur rupanya. Lui puluh-puluh ribu ada bank. Belajar sekolah lagi. Belanja muk, belanja ayam, lui ke adik-adik, belanja saya mewahnya. Sebab tu kena tanya. Kalau boleh jadi muk ikut dia lah nak kerja ke apa. Asal ketiak boleh, dia beri duit kat aku. Hujannya. Tak boleh gitu. Kena tanya. Kena usul. Sebab apa? Di akhirat Allah akan tanya 4 perkara ni. Di akhirat. Tak geruk kaki kita selagi tak habis Allah tanya 4 perkara ni. Yang pertama apa? Umur kita. Hei manusia, aku umur kamu 60 tahun. Muak ke pun 60 tahun umur. Jawablah kita. Umur 60 tahun. Kita pun jawab, ya Allah, aku hidup 60 tahun, aku tidur 8 jam sehari. Tolong-tolong, habislah 20 tahun tidur saja. Dah 8 jam sehari, tolong-tolong ikut hari, ikut tahun, 20 tahun. 60 tahun, tidur 8 jam sehari, 20 tahun habis berhidup. 40 tahun lagi. Buat kira. Ya Allah, masa ni aku kanak-kanak tak aku balik lagi. Dosa aku tak aku balik tu menghumbar ke mak ayah aku. Habis 10 tahun. 30 tahun lagi. Ya Allah, masa tu aku muda duk cari dunia. Aku lalai ya Allah, tak tahu ke apa ya Allah. Musa lah kau pendakwa. Kau tak tahu aku. Kenapa pula pendakwa? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Nak jawabkan. Umur kita habis ke mana? Allah akan tanya. Yang kedua, Allah akan tanya ilmu. Akui kamu ilmu. Musuh tak nak menuntut ilmu. Kemudian muamal tak ilmu mu belajar. Allah akan tanya. Usaha tak cari ilmu, amal ke tak ilmu. Yang ketiga, Allah akan tanya tubuh badan. Aku beri kamu tubuh badan. Muakab dengan kaki, muakab dengan mata, muakab dengan tangan, muakab dengan perut, muakab dengan kemaluan, muakab dengan lidah, muakab dengan telinga. Allah bertanya pula. Aku beri akal muakab. Tubuh badan ni muakab. Aku beri mu boleh jalan sampai umur 80 tahun. Mu jalan mana? Allah bertanya. Masa tu bukan kita jawab, kaki kita jawab. Mulut bisu dah. Aku mau tanya, buat ke apa tanya? Jaga belek kau duk belek handset. Akan dipersoal tubuh badan. Yang keempat, tuan-tuan, Allah akan tanya harta. Dari mana mu dapat harta, ke mana mu habis ke harta? Kena soal itu. Semua ni pak karo. Ni Allah akan tanya saya ni, handset ni. Mu ambil duit mana biasa? Saya jawab, ya Allah, saya kecoh. Jadi email. Lepas tu rukiah orang. Tak minta duit, orang duit tak ambil. Kemudian dia ceramu. Tak minta orang duit tak ambil. Kuku beli. Halal. Lepas. Kamu guna wakaf apa pula harta ni? Handset asuh tu. Ya Allah, saya sehari tengok FB, TikTok. Tengok apa ada TikTok? Allah ke soal lagi. Tengok orang ceramah. Tak lepas lagi, apa lagi? Tengok orang nari sikit-sikit. No. Lalah kena tadi. Tak terlepaskan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Nak jawab kita. Dengan mak ayah boleh susuk, dengan orang lain boleh susuk ke apa kita lihat ni. Tapi dengan Allah boleh susuk. Bak tangan kita ke jawab. Benda apa lagi handset? Ya Allah, hari kami saya guna handset tu buat live ni. Buat live di Nurul Saadah. Mana saksi ni? Saksi. Mata memandang.
Lepas tu Allah akan tanya ni, seseorang ni akan dihisap di hari akhirat pada masa kelak. Seorang tu beratus tahun tu kena soal ramu, nunggu kat orang lain namu seksa di pada masyam, nunggu untuk dihisap tu seksa tu. Allah takut gitu. Oleh kerana itu tuan-puan, kita kena biasa-biasa menunggu waktu solat agar kita tak seksa menunggu yaumul hisab. Ya, kita jadi kayak gini. Ada itu makcik-makcik yang dirahmati Allah SWT. Pakar betul Allah katanya kita. Maka gunakanlah umur yang kita ada ini untuk tambah ilmu, kemudian amal dengan ilmu, kemudian kita harta kita ada, kita guna dengan baik, cari dengan baik, guna dengan baik. Untuk anak-anak, untuk diri kita, untuk agama, kena ada belakang pembahagian itu. Gaji saya bahagi gini. Saya dapat haji bulan, duit ke saya dapat. Sikit untuk saya, sikit untuk keluarga, sikit untuk sedekah belanja orang apa, masjid ke, sikit untuk anak bini, sikit untuk bagian-bagian ni kereta topak, biar kereta ke apa semua. Dan satu lagi, rahsia kita. Rahsia pandai tu ada rahsia kita. Satu lagi tu, kalau boleh kita buat sesuatu kebajikan. Mana benda tu kita beli, orang ramai boleh guna. Bukan saja belanja wakil, lepas tu jadi lain. Kok benda boleh kekal. Contoh kita beli kitab letak, orang guna. Benda tu kekal. Beli Quran letak tempat orang baca semua, orang guna. Beli kau budak tafih kau ke apa, video baca guna Quran. Kekal. Buat pai air kau orang guna untuk ambil wudu. Tak jalan untuk mudah orang pergi sejuk. Berpanjangnya. Buat posting, buat live supaya kau boleh tengok kebajikan. Ada kebajikan yang dibuat. Kadang-kadang perlu tenaga, kadang-kadang perlu juga duit. Jadi kita pandai-pandai guna. Semua tu Allah Maha mengetahui dan kita semua akan dihisap dah. Jadi tuan-tuan dan rahmatillah Allah SWT, saya yakin dan saya pasti kita ni bukan Nabi dan Rasul tak terlepas daripada dosa. Sama ada dosa dengan umur kita, sia-sia ke umur. Nak taubat apa tunggu, nak taubat apa tunggu. Dulu tunggu nanti kahwin nak berubah. Lepas tu nanti boleh anak, tak berubah. Lepas tu nanti nak kahwin seorang lagi, baru nak berubah, tak berubah juga. Lepas kahwin seorang lagi. Nanti nak pindah kerja, tak berubah juga. Tangguh untuk taubat. Kemudian nanti ni lah, nanti lepas habis pencing lah, baru nak berubah, tak berubah juga. Nanti pergi haji lah, lepas pergi haji nak berubah, balik, tak pergi saja, tak berubah juga. Akhir kali sampai masa mati, tak ada nak berubah masuk kubur lah. Jadi jangan sia-siakan umur kita untuk buat baik. Kalau nak buat baik, buat lalu. Jangan tunggu orang balas baik baru kita nak buat baik. Jangan tunggu orang buat baik ke kita baru kita nak buat baik ke orang. Jangan. Tu salah. Nabi orang buat jahat dia balas baik. Kita ni orang buat baik baru kita buat baik. Orang buat jahat kita buat lagi jahat dia. Jangan tangguh. Seperti kita lapar nak makan nasi, boleh tak kita tangguh makan esok? Lapar hari ni, tak puasa lapar, tak apalah tangguh makan esok. Oh, lembek kita. Kalau lapar tak tangguh makan dah. Oh, kalau nak taubat bukan tangguh esok. No, bulan depan. Ada orang nak habis tahun dah, tahun ni kita buat jahat, tahun kita berubah. Apa esok mati? Apa mati?
Jatuh honyo atas kepala. Duduk bawah pokoknya jatuh honyo mati. Ada apa? Jangan tangguh. Itu omong. Kita berdosa ngomong. Ramai orang berdosa. Siapa ke omong? Yang kedua, ramai orang berdosa tak cari ilmu agama. Cari ilmu nak duit. Ilmu nak duit orang cari belakang ni. Orang rela masuk kelas harga beribu-ribu demi ilmu nak dapat duit. Ramanya. Allah. Minggu depan saya pergi kursus. Harga kursus tu 2,950. Harga kursus nak belajar tu pagi sampai petang 2 hari. Malam ada 950 riyal. Belajar cara apa? Belajar cara nak cek darah, ya. Belajar cara cek nadi. Ni, cek nadi. Sakit pinggir lagu mana? Sakit jantung lagu mana? Sakit peparu lagu mana? Dia boleh cek. Terkesin. Ya ada. Belajar tu. Lepas tu belajar cara doktor guna stetoskop. Kalau tak dada dengar. Belajar tu 950 hijab. Mana cek orang sakit mana? Orang buat duit. Tapi ilmu agama ni kena cari. Kena cari. Kemudian Allah akan tanya, boleh amal ke tak lepas belajar? Ini semua akan menyebabkan kita berdosa pula dengan Allah SWT. Jadi begitu banyaklah dosa kita kepada Allah SWT. Dan kita tak tahu Allah ampun ke tak dosa kita. Maka ada satu hadis. Kita baca satu hadis. Dalam kitab hadis 40, hadis 42 Imam Nawawi. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar Rasulullah ayat ni. Ni, dengar ni. Allah telah berfirman. Hadis kursi, hadis kursi. Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa faqtu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah katakan, hei anak Adam, kita keturunan Nabi Adam. Hei anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau, dan aku tiada peduli wala ubali. Allah kata dalam hadis kursi ni, hei anak Adam, ingat baik. Sesungguhnya selama mana kita terus berdoa, dia berharap hanya pada Allah. Selama mana kita terus berdoa, dia berharap hanya pada Allah. Jangan berhenti doa, jangan berhenti berharap. Jangan kecewa. Terus berdoa walaupun tak mustajab lagi doa kita. Terus. Dan jangan berhenti berharap pada Allah. Jangan harap pada orang lain, berharap pada Allah. Ada dua ni, selagi mana kita terus berharap dan berdoa pada Allah, Allah katakan, aku ampun semua dosa. Aku tak peduli dosamu besar, dosa kecil kau. Dosa orang kata Allah tak ampun dosamu. Allah tak peduli, Allah ampun. Selagi kita terus berdoa dan berharap pada dia. Dua ni. Allah kata tak peduli dosa. Pahala mana nak doa ni? Baca hak ni banyak-banyak. Jangan berhenti doa hak ni. Dan terus berharap pada Allah. Saya baca dulu, pakai ikut. La ilaha illa anta. Baca. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
Kuat lagi. Ya sungguh-sungguh nak minta dengan Allah ni. Bukan main-main, ini betul-betul. Ini bukan cubaan. Ini betul-betul. Buat betul-betul. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya tiap hari hak ni doa. Doa dan zikir hebat. Zikir Zunnun Nabi kata, amma zikir ni zikir Nabi Yunus. Tak kira sihat sakit apatah lagi. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau sebenar-benar Tuhan ya Allah, yang bersifat dengan segala sifat Tuhanan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala kelemahan, dari segala kesyirikan. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, sesungguhnya aku ni zalim pada diri aku buat dosa banyak ya Allah. Selagi mana kita terus baca ni, terus berdoa dan berharap pada Allah supaya Allah ampun dosa kita, Allah ampun tak peduli dosa banyak mana. Hadis kursi ni, hadis sahih ni kawan. Rawahu Tirmizi. Lepas habis baca ni, baca dah 100 ke 200 ke 2000 ke ataupun tak bila, baca je sama, kecuali masa berak kecil ni dah ada tanda munajat dengan Allah. Muraqabah, duduk saja nengung, pejam mata, ingat dosa kita, kesilapan kita, kelalaian kita kepada Allah. Tak terlepas kita dari dosa zahir dan batin, sengaja tak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Zaman dulu lah ni banyaknya dosa aku ya Allah. Sedangkan aku tak tahu bila mati, boleh jadi hari ni, boleh jadi malam ni, boleh jadi esok, boleh jadi tak lama lah. Maka kita pun muraqabah dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Subhanaka, maha suci engkau dari segala kesyirikan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku zalim pada diriku sendiri, yang banyak melakukan dosa, yang banyak kelalaian, yang banyak kesilapan, kealpaan. Maka doa dalam jiwa harap pada Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Kemudian baca banyak kali zikir tu, tutup dengan hati ya Allah. Tutup dengan hati. Ni pakai ingat belakang, ingat lagi. Tak ingat boleh gelik. Tak lagi gelik. Kamu nak gelik? Okey, ya. Okey. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca banyak. Kemudian nak berhenti, nak tutup, baca ni. Ikut. Saya baca dulu, nanti ikut. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca. Bi rahmatika astaghith. Astaghith. Ra, bukan sing. Ra. Astaghith. 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 Ra. Bukan sing. Ra. Okey. Kita mulakan lagi nak baca zikir tadi banyak-banyak, tutup dengan hak ni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca. Bi rahmatika astaghith.
Kuat lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Maksud dia apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku minta tolong ya Allah. Tolonglah ampun aku dari jiwa. Tolonglah pemudah urusan aku ya Allah. Tolonglah jaga aku ya Allah. Faham? Siapa baca zikir ni, Allah akan tolong dia. Bukti dia. Bukti. Raja dengar tak cerita Nabi Sulaiman? Dia pun tanya kepada orang bawah dia. Syaitan, jin, manusia, binatang, angin ada berlaku. Dia tanya, siapa boleh akak istana Ratu Balqis? Dia tanya, siapa boleh akak secepatnya? Ifrit, jin Ifrit akak tangan, aku Sulaiman, aku. Aku boleh akak istana Ratu Balqis. Sampai sini sebelum bangun kursi ni, duduk atas kursi. Sebelum bangun diri ni, siapa tu? Laju ke tak laju? Laju. Kemudian akak tangan manusia pula. Ada seorang manusia ahli kitab, wali Allah. Dia akak tangan. Sulaiman, aku boleh akak, aku boleh bawa istana Ratu Balqis yang besar tu lebih cepat daripada Ifrit. Sebelum kelip mata ni, kelip, celak balik. Kelip, celak. Kelip, celak, hafal. Kelip, celak, hafal. Sekedar kelipan mata, hafal. Mu pecah mata, mu buka balik, hafal. Sekejap. Lebih cepat daripada jin Ifrit. Dialah ahli kitab. Ulama kata, lagu mana manusia boleh hakak istana Ratu Balqis yang besar tu boleh mari kat Nabi Sulaiman jauh beratus kilometer. Macam mana? Sedangkan manusia ni tak adalah kelebihan kuat tak. Rupa-rupanya bukan dia yang alim, Allah yang alim. Dia hanya je doa je pada Allah. Dia doa kena takdir. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Dia sebut tu je. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri kekuasaan Allah tu. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong. Dia minta tolong dengan Allah dengan zikir ni. Serta merta istana Ratu Balqis tu pindah ke Nabi Sulaiman. Tepat Nabi Sulaiman. Tu hebat zikir. Zikir agung. Mari kita baca ramai-ramai. Boleh? Sedia? Ejah tasbih ada. Tasbih. Kita buat betul lah tu. Ada. Ini bukan main-main. Ini betul-betul. Ini bukan cuba. Sedia? Duduk molek. Kita zikir lah tu. Kita buatlah minum air sikit. Bismillah. Boleh sedia? Kita buat ni tasbih 100 kali boleh? Oh banyak ustaz. Weh sikit je. Dia kata banyak. Terak makan pani bila? Bila nasi ambil 100 butir orang nasi. Boleh tak? Makan tengah hari ni ambil 100 butir orang je nasi. Tuan-puan makan nasi lebih daripada 1000 butir. Pernah bila tak nasi? Ambo pernah bila. Gila ke tak? Gila. Ambo ambil sikit nasi. Ambo bila. So senduk tu 1525. Baru senduk butir nasi. Padi tu. Banyak.
Kita zikir 100, kita kata banyak. Nasi kita makan tu beribu-ribu butir hari sekali makan. Patut lapar lagi. Sebab apa? Duk agung sangat kau makan ni perut. Ni makan rohani 100 sikit tu apa? Sikit. Sedekah rohani kita lapar, ruh kita ni lapar. Jadi kena makan sikit makan ni dia. Perut lapar nasi. Rohani lapar zikir dua buat. Tok Aci dua buat ni makan perut pagi makan. Duha makan pula sekut lawak. Ngaitan. Tengah hari makan pula pani. Petang makan pula. Nak tidur makan pula. Banyaknya makan untuk perut. Tapi makan rohani 100 kita zikir kata sikit. Ada apa? Tak ada. Mari hari ni kita buat lagi. Zikir ni, kemudian kita tutup dengan doa tadi. Kemudian tuan-tuan balik rumah amal lah. Jangan tak amal. InsyaAllah. Minta dengan Allah. Sebab apa? Ambil fadilat hati tadi. Nabi SAW bersabda, Allah telah berfirman hadis kudusi, "Hei anak Adam, sesungguhnya engkau selama mana engkau berdoa dan berharap kepada aku ampun bagi engkau atas segala dosa yang ada padamu, dosa besar, dosa kecil, dosa tak sengaja, dosa zahir, dosa batin. Dan aku tak peduli," kata Allah. Dosa banyak mana? Apa? Tu. Mari sama-sama kita berzikir dan berdoa pada Allah dengan zikir ini. Okey, sedia? Ikut alunan saya sama-sama. Satu, niatlah untuk zikir pada Allah. Supaya Allah suka, ya Allah, puji Allah. Satu, dua, mula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Okey, kemudian nak zikir lagi pun boleh, tapi kita nak tutup. Takut orang ramai gitu. Pakar saya nanti. Okey, tutup dengan doa ni kat tangan belakang. Saya baca dulu, tuan-tuan baca kemudian. Allahumma ya, minta maaf. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. 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 Amin. Akidah. Boleh? Ingat adab belakang? Nanti kita tulis. Itu cara kaedah, salah satu kaedah zikir lah. Walaupun dosa kita kalau kumpul naik ke langit, tembus langit, tinggi yang dosa kita. Tapi bila kita mahu ampun pada Allah, Allah tetap akan ampun. Okay. Baik. Sekarang kita buka soalan. Ada soalan? Silakan. Alhamdulillah. Baca kuat ni. Nak tambah ke apa baca kuat? Boleh baca. Dia nak tambah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. La ilaha illa anta. Boleh? Tak ada salah. Boleh. Okey, lagi? Ada soalan lagi? Biasa ke tambahan ni? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Biasa ke tambahan tu. Tapi kalau nak tambah la ilaha illa anta, ni boleh je. Tahu nak masuk ke apa la ilaha illa anta? Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Anta tu Engkau, ya Allah. Baik. Ada soalan lagi? Baca ada sujud sejadah. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan lagi orang lain? Any question? Boleh.
Tak ingat terjemah, tahu secara umum tak apa. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku zalim pada diriku sendiri, banyak dosa. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, maha berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, kasih sayangmu, astaghith, aku mohon pertolongan. Ada soalan lagi? Sila. Kalau kita sembahyang, kalau kita sembahyang, tu imam sebut Allahu Akbar, kita pun patut bangun, kita pergi sujud, makruh sembahyang. Ada kata, tapi dia lalai kan, patut dia ikut mula lah imam. Tapi makruh sembahyang. Kalau mai seorang buat sujud sawi sebab lalai tadi. Imam ikut imam. Okay, next soalan. Ada soalan? Cik-cik tengah ni tak ada soalan ke? Tanyalah, nak tanya ke apa pun boleh. Kalau tak ada, ambo pula nak tanya. Ada? Okey, nur sa'adah, berpanjangnya bahagia dia, cahaya yang berpanjangnya bahagia. Nak tanya macam-macam belaka. Gapo cara nak bahagia berpanjangnya sampai akhirat? Lagu mana? Gapo boleh buat selain pada membayar bil, selain pada zikir? Buat baik. Buat lagu mana baik? Baik tu umum, lagu mana? Buat gini, jangan ngopak. Jangan ngopak. Kita bahagia, orang lain pun berpanjangnya bahagia. Boleh tanya. Kenapa? Siapa dengar cerita tu? Dia jual cerita kita hak lama-lama. Dan kita tak suka dia duk cerita ke orang lain, cerita kita. Dosa lah. Dia jadi ngopak. Kalau dia taubat, lepas lah. Tapi dia kena minta maaf dengan kita. Taubat tu dia pada Allah, dia pada manusia, dia kena minta maaf. Kalau tidak, selesai di akhirat juga. Kita nak sesada di dunia, tak usah dekat dengan dia di akhirat. Minta maaf. Buka cerita aib diri orang lain kepada orang lain, dosa dah. Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah akan buka aib dia. Dosa besar, bukan dosa kecil, buka aib. Allah suruh kan, tutup aib. Jangan duk cari aib, jangan. Faham? Itu. Okey, nur sa'adah, berpanjangnya kebahagiaan. Pertama, jangan ngopak kita bahagia, orang lain bahagia. Yang kedua, sentiasa berisah salat, jumpa risalah. Bahagia. Risalah atasnya sunnah Nabi. Apa lagi? Sentiasa bersyukur atas nikmat yang ada. Ya. Kita sangka dia nak mengepak kita pada hadap pun.
Itu dipanggil buruk sangka, dosa juga. Buruk sangka dosa besar, ngupah pun dosa besar, fitnah lagi besar. Hak menang siapa? Syaitan. Sebab tu kena ada hitam putih. Nak ngupah orang pun, nak dengar orang tu ngupah kita, dengar betul-betul. Betul ke tak? Okay. Lagi soalan ada lagi? Tak ada dah. Tak ada, saya minta maaf lah kasar bahasa saya nak bicara. Dan nak waya awal kami depan duduk dua negara duduk. Kami selagi baru lagi. Kami depan duduk di Kata Panjang. Ada program di Kelantan ni lah. Dia program sehari ya. Rabu malam tu duduk sana tu. Kami sehari ya duduk sana. Ada pula di depan. Tak apa, cepat 2 minggu lagi lah. 2 minggu tu amai kitab lah. Kitab Melayu tadi 20, sedepitnya Jawi. Berapa orang tu ni kamu? Kamu? 60? Kau lebih lagi? Hah? 60 lah? 60. 20 Umi, 40 Jawi. InsyaAllah. Hah? Umi? Hari itu kata ramai Jawi. Ya. Boleh. InsyaAllah. Okey dah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وبنور إيمانك وبنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وبنور إيمانك وبنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تسبح كفارة dan suratul Asr. Subhanallah. Astagfirullah. Barakallahu fiikum.